Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita akan teruskan pengajian kitab kitab Fardhu Ain, iaitu dengan kitab Safinatun Najah dan juga kitab Ta'lim Muta'allim. Saya nak buka dulu kitab warna putih ni. Kitab warna putih, kitab Ta'lim Muta'allim. Ada bawah tak tuan-tuan dan puan-puan? Ke dah hilang, tak tahu dah letak mana? Kitab warna putih tu, buka muka surat. Cuba tengok sikit muka surat berapa dah kitab warna putih. Siapa ada catat? Ada? Ta'lim dulu. Lepas tu kita Safinatun Najah. Tak apalah, pegang dulu. Belajar juga kitab tu. Pegang dulu. Bagi dulu. Sebab nanti belajar juga. Ada catat tak mana kita berhenti ni? Ta'lim Muta'allim 15. Pemilihan guru. Betul? Pemilihan guru ya? Baik. Okey. Tengok. Muka surat 15. Pemilihan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan guru. Mengenai pemilihan guru, penuntut hendaklah memilih guru yang lebih banyak ilmu, lebih wara' dan lebih tua. Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah memilih Hamad bin Abu Sulaiman. Setelah difikir dan ditelitinya, beliau pernah berkata, aku berpendapat beliau adalah seorang yang tua, lebih tenang, lebih santun dan sangat sabar. Maksudnya kalau boleh kita nak belajar dengan seseorang, biarlah guru yang kita nak pilih itu, kalau boleh biarlah orang tua. Kita belajar dengan orang yang tua. Kerana kebiasaan orang-orang yang tua itu memiliki ilmu lebih banyak, memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, memiliki hikmah dan lebih tenang ketika menyampaikan ilmu. Jadi belajar dengan orang yang tua-tua ni, ada kalanya orang dah tua ni kan, dia lebih bersabar dengan pelajar dia. Terbalik, mungkin kalau guru itu seorang yang muda. Orang muda ni kan dikatakan sebagai darah dia darah panas. Kan? Bila darah panas, dia mungkin cepat marah. Jadi kalau guru yang tua, dia ni lebih bersabar, lebih bertenang. Kalau guru yang muda-muda, mungkin dia kurang bersabar dan cepat marah. Kan? Tapi ada kalanya guru yang muda pun dia bertenang juga, bersabar juga. Tengok macam ustaz-ustaz kita kan, dia sabar dengan makcik-makcik semua kan. Pernah tak makcik-makcik kena marah dengan ustaz-ustaz kat sini? Tak pernah. Jadi tidak semestinya guru muda tu cepat marah. Ada juga yang penyabar-penyabar macam kami ni Kan? Pernah ke Adam kena marah dengan ustaz-ustaz kat sini? Tak pernah, tengok. Dia bukan tak pernah, dia belum lagi kena marah tu ya. Nanti sampai masa kan tahulah. Jadi apa pun guru yang lebih tua tu, dia banyak kelebihan. Daripada sudut kematangan dia, daripada sudut kesabaran dia, daripada sudut hikmah dia. Ini beza dengan orang muda. Saya teringat ada satu kisah yang mungkin kita pernah dengar lah kisah ni. Kisah ni sebenarnya dia nak bercerita tentang pentingnya
hikmah dalam menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan dakwah. Hikmah ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya orang ilmu ada, tapi time menyampaikan ilmu tu hikmah tak ada. Maka dia akan jadi terabur dan huru-hara. Satu contoh, bila tidak mempunyai ilmu, bila tidak mempunyai hikmah ketika menyampaikan ilmu. Ya. Ustaz bila talim habis ke dalam? Ada tak talim ke dalam? Tolong cek sikit dekat rak. Kalau ada, tolong keluarkan bagi ni. Kisahnya macam ni. Ada seorang lelaki ni pada zaman Nabi-Nabi terdahulu lah. Lelaki ni, dia ni seorang jahat. Sepanjang hidup dia pernah membunuh 99 orang. Berapa ramai dia kena bunuh? Berapa ramai dia pernah bunuh? 99 orang dia pernah bunuh. Berapa ramai tadi, Dam? 99 orang dia bunuh. Ya, 99 orang dia bunuh. Lepas dia bunuh 99 orang, dia tiba-tiba teringin untuk bertaubat kepada Allah. Dia kata, aku ni dah banyak buat dosa dah. 99 orang dia dah bunuh dah. Aku kena taubat ni. Takut Allah murka ni. Lalu dia pun pergi berjumpa dengan seorang yang kerja dia beribadat, dipanggil abid. Dia pergi jumpa dengan seorang yang abid. Apa maksud abid? Orang yang sentiasa beribadat tapi ilmu dia tak ada. Abid. Habis tak? Habis. Jadi dia pergi tanya dengan seorang abid. Memanglah abid ni dia banyak beribadat, tapi dia tidak memiliki ilmu yang banyak. Dia pergi tanya dekat abid. Dia kata, wahai syekh lah, wahai syekh. Saya dah buat dosa besar. Saya dah buat dosa banyak. Tapi saya nak taubat. Agak-agak Allah Ta'ala terima tak taubat saya. Abid ni pun tanya, apa dosa kau dah buat? Dosa kecil je, tak adalah besar sangat. Saya dah bunuh orang. Oh, bunuh orang. Berapa ramai kau bunuh? Tak ramai. 99 orang saja. Orang abid ni, bila dia dengar, terkejut dia. Kau dah bunuh 99 orang. Engkau dah buat dosa besar. Mana mungkin kau dapat taubat daripada Allah? Mana mungkin Allah ampunkan dosa-dosa engkau? Dia cakap macam tu dekat pembunuh tu tadi. Bila pembunuh tu dengar je kata-kata abid tu, apa dia buat? Dia pun marah. Dia bunuh abid tu. Jadi dah berapa orang dah dibunuh? 100. Ya, cukup 100 orang. Tapi lepas dia bunuh 100 orang tu, dia masih ada sebuah salah dalam hati dia. Dia nak bertaubat juga. Dia pergi tanya orang kampung, siapa aku nak jumpa ni kalau aku nak bertaubat? Maka orang kampung kata, kau pergi jumpa hujung kampung sana, ada seorang yang alim. Alim ni maksud dia apa? Yang ada ilmu. Yang tadi tu abid, dia ilmu tak ada. Memanglah beribadat tapi ilmu tak ada. Yang ni alim, yang ada ilmu. Kau pergi tanya dekat orang alim ni, macam mana kau nak taubat? Maka pembunuh ni pun pergi dekat jumpa orang alim ni. Dia kata, wahai syekh, saya nak bertaubat kepada Allah. Boleh kau tak boleh? Alim ni pun tanya, apa kau dah buat? Kau nak taubat daripada apa? Saya dah bunuh orang. Oh, kau dah bunuh orang. Berapa ramai kau dah bunuh? Tak ramai. Baru 100 orang aku bunuh. Jadi alim tu kata apa? Okeylah. Tak apalah, kau dah bunuh 100 orang, tak apalah. Sesungguhnya pengampunan Allah itu cukup lebih luas daripada segala dosa yang kamu telah lakukan. Kalau kamu betul-betul ikhlas, tulus bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Semua itu Allah akan ampunkan. Jadi pembunuh tu pun sejuk hati dia. Nasib baik aku ni boleh bertaubat lagi. Dah tu saya nak buat macam mana? Dia tanya dekat orang alim ni, macam mana saya nak buat kalau saya nak bertaubat?
Orang alim ni kata, pertama sekali kau nak taubat, kau kena tinggalkan kampung ini. Kerana kampung ini penuh dengan dosa dan juga maksiat. Selagi mana kamu duduk dekat kampung seumpama ini, kamu takkan dapat bertaubat kepada Allah. Hari ni kau taubat, besok kau bunuh orang lagi. Jadi pertama tinggalkan tempat dosa, tempat maksiat ini, pergi ke tempat lain. Yang tempat itu ramai orang baik-baik, tempat itu tiada maksiat, tak ada kemungkaran, kamu pergi ke tempat ini. Di situ nanti kamu dapat bertaubat kepada Allah. Okey. Tu ceritanya. Cuma nak tanya tuan-tuan, apa beza orang abid tadi dengan orang alim tadi, yang kedua-duanya tu nak sampaikan ilmu kepada si pembunuh ni? Yang membezakan orang abid tu dengan orang alim tu satu je. Hikmah, kebijaksanaan. Orang abid tu memanglah dia abid, dia ni banyak beribadah. Mungkin solat beratus rakaat setiap hari. Mungkin banyak berzikir, mungkin tu, mungkin ni. Tapi ilmu dia tak ada. Sebab ilmu dia tak ada, tak pasal-pasal dia pun kena bunuh dengan pembunuh tu tadi. Tapi ini orang alim. Dia ada ilmu, dia ada hikmah, dia ada kebijaksanaan untuk menyampaikan ilmu kepada orang. Maka dengan kebijaksanaan ini, dapatlah seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang, dapat dia bertaubat di tangan orang alim ni. Ini namanya apa? Kebijaksanaan. Ini namanya apa? Hikmah. Kita nak tegur orang buat salah, kita tak boleh tegur yang macam tu. Kita nak tegur orang buat salah, tak boleh terus tinggikan suara, engkau ni kenapa buat macam ni? Tak boleh. Nak tegur orang buat silap, kena perlahan, kena ada cara, kena ada hikmah. Saya seperti saya nak bagi contoh lah. Macam saya lah. Saya duduk depan ni. Kan? Saya duduk depan ni, bukannya orang yang sedang belajar kat saya ni tak pernah buat salah. Agak-agak macam-macam pernah buat salah tak time saya mengajar. Mungkin ada yang borak, mungkin ada yang apa tu. Ni. Tapi tak adalah saya tegur. Makcik, makcik jangan buat macam ni lepas ni ya. Kalau saya buat macam ni, confirm minggu depan Darul Hikmah ni kosong, tak ada orang datang. Ya, aku seorang yang datang sini mengajar. Seorang-seorang aku mengajar. Jadi ini adalah hikmah. Orang buat salah, orang buat silap, tidak boleh terus direct untuk tegur dan betulkan kesilapan dia. Tetapi memerlukan kepada kebijaksanaan. Ada hikmah dia. Kan? Orang kalau tak ada hikmah, tak bijaksana ketika menegur, jadi macam orang abid tadi. Tak pasal-pasal mati. Tak pasal-pasal kena bunuh. Hanya kerana dia tak cerdik dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan teguran dia. Sebab itu, orang yang ada hikmah, orang yang bijaksana, itulah guru yang terbaik. Kena ingat, tidak semestinya seorang guru itu hanya seorang yang alim. Kalau dia ada ilmu banyak pun, tapi ketika menyampaikan ilmu tu dia tak pandai, maka dia takkan berjaya. Orang kena ada ilmu dan dia kena pandai dalam menyampaikan ilmu tersebut, maka sampailah ilmu kepada orang lain. Ya. Sebab itu kita dinasihatkan supaya apa? Supaya bila mencari guru, cari guru yang berhikmah. Biasanya yang berhikmah itu guru-guru yang tua, yang dah berusia, dia ni banyak hikmah dia. Dia tengok anak murid dia buat salah, dia takkan tegur terus. Mungkin seminggu lepas tu dia akan tegur dalam kelas. Beza kalau guru tu orang muda, dia nampak orang buat salah tu, dia hantamnya, dia balunnya orang tu. Kan? Ni beza. Bayangkan, makcik-makcik nak pergi belajar dengan seorang guru, nak belajar Quran ni, baru mula membaca Bismillahirrahmanirrahim dah kena marah dengan ustaz tu. Makcik, apa baca Bismillah ni pun salah ni, dia kata. Agak-agak makcik macam mana? Minggu depan tu belum tentu nak pergi belajar balik dengan ustaz tu. Ya. Beza dengan seorang ustaz, dia dengar yang makcik tu baca tergabuh huru hara tajwid ke laut,
makhraj ke sungai, tarannum ke longkang. Tapi ustaz tu dia tengok, dengar dulu kan. Dia tak tegur. Kol-kolah atas langit. Semua tu lah. Kan? Jadi ustaz tu dia dengar ya, okey. Dia tak tegur pun, dia tak marah pun, dia relax ya. Dia biarkan dulu. Minggu depan datang mengaji balik baru siap. Ya tak? Jadi maksudnya hikmah ni penting. Hikmah ni cukup penting. Jadi kalau kita salah pilih guru, cuba bayangkan ya, kita ada seorang kawan. Kawan kita ni memang tak ada hati nak belajar Quran, nak belajar agama, tak ada hati. Kita duk pujuk dia, melah belajar Quran. Kau tu dah nak masuk kubur dah. Belajar Quran pun tak reti, melah datang belajar. Kau dah nak sikit lagi nak meninggal, solat pun kau tak reti. Kita duk pujuk orang ni. Lama-lama kita pujuk, alhamdulillah lembut hati dia nak belajar, nak mengaji Quran, nak belajar kitab. Kan? Hari pertama dia pergi belajar Quran, pergi belajar kitab, hari pertama tu dia dah kena maki dengan ustaz tu. Agak-agak apa jadi dekat orang ni? Confirm dia akan tinggal ustaz tu, dia akan cakap kat kita apa? Aku jadi bodoh lagi bagus daripada aku kena marah. Sudahnya dia tak belajar lagi dah. Hanya kerana seorang guru yang tidak pandai mendidik, yang marah, yang tak bijaksana, tak hikmah. Orang lain yang asalnya baru nak belajar agama, dia tinggalkan agama, dia lari. Pergi buat kerja dia balik. Ini pentingnya hikmah. Kita nak memilih guru tu biar orang yang ada hikmah. Dan kebiasaannya, guru-guru yang berhikmah itu adalah orang-orang yang telah berusia, yang telah tua. Kan? Yang lebih tenang, lebih santun dan sabar. Faham ya makcik-makcik semua? Saya pun sebenarnya dah tua dah pun. Jadi bolehlah belajar dengan saya, tak ada masalah. Takut dah belajar malam ni, Ustaz Taurik kata cari guru yang tua, tengok minggu depan tak ada datang belajar dengan aku lagi dah. Kan? Saya pun dah kira tua dah ni, dah ada rambut putih dah beruban dah pun. Baik. Kemudian, tu cerita dia lah. Baik. Dia kata pengarang kitab, demikianlah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu agar dia bermesyuarat dalam setiap urusannya, kerana Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya bermesyuarat dalam semua urusan. Walaupun tiada orang lain yang lebih bijaksana daripadanya. Baginda SAW kerap kali bermesyuarat dengan para sahabatnya dalam semua urusan. Termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesiapa yang bermesyuarat tidak akan ditimpa kebinasaan. Apa maksud kata-kata ni? Di sini maksudnya dia nak bagi tahu, kita sebelum memilih seorang guru, elok kita bermesyuarat dulu. Apa maksud mesyuarat di sini tuan-tuan dan puan-puan? Meeting ya. Meeting, ada MC, ada minit mesyuarat, lepas tu ada minum-minum. Bukan tu. Kalimat mesyuarat asal daripada istilah bahasa Arab al-musyawarah. Al-musyawarah maksud dia apa? Meminta pandangan. Itu je. Apakah maksud mesyuarat? Meminta pandangan tu je. Jadi kalau kita buat mesyuarat, maksud kita nak mesyuarat ni maksudnya kita nak dengar, okay, you punya opinion apa? You punya opinion apa? You punya pandangan apa? Apa pandangan dia? Apa cadangan dia? Apa dia tak setuju? Saling berkongsi pandangan, itulah namanya mesyuarat. Jadi kita disuruh untuk meminta pandangan orang lain dalam semua urusan yang kita nak buat. Kita nak cari seorang guru, kita nak belajar dengan seorang ustaz, tanya dulu kawan-kawan. You rasa ustaz ni okey tak? Ustaz ni garang ke tak garang?
Ustaz ni kalau mengajar ni faham ke tak faham? Kalau ustaz ni garang, saya tak nak pergi belajar dengan dia. Jadi tanya orang lain dulu dalam urusan nak memilih orang yang kita nak belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, punyalah penting untuk kita meminta pandangan dalam semua urusan kita. Sebelum buat keputusan, kena minta pandangan daripada orang dulu. Ya. Contoh, apa contoh Contoh dia, kita nak beli kereta, contoh dia. Kita nak beli kereta. Kita tengok lawa je, kereta Pro 2 Beza, contoh. Kita nak beli kereta Pro 2 Beza. Kita jangan kita beli sebab kita tengok benda tu lawa, kita terus beli. Tanya dulu orang yang pernah gunakan kereta Beza tu. Ni, saya nak beli kereta Beza lah, rasa-rasa okey tak? Kalau orang tu kata, okey Beza ni bagus sebab cani, barulah kita beli. Maksud dia minta pandangan orang lain terlebih dahulu. Nak beli rumah tuan-tuan, nak beli rumah dekat Datuk Keramat, jangan nampak ada rumah murah, ada rumah cantik, murah, terus nak beli. Tanya dulu orang kiri kanan depan belakang, saya nak beli rumah ni, rasa-rasa okey tak? Jangan main beli takut rumah tu rumah berhantu. Patutlah jual murah sebab ada hantu setan duduk dalam tu. Tanya orang kiri kanan depan belakang, rumah ni nampak macam murah, okey ke kalau saya nak beli? Contoh. Jadi sentiasa meminta pandangan orang lain. Itu maksud mesyuarat. Bukan mesyuarat tu suruh duduk dalam bilik meeting 5 orang. Lepas tu ada MC lah, ada tu lah, ni lah. Yelah, termasuk mesyuarat jugalah. Tapi yang dimaksudkan di sini maksudnya minta pandangan orang lain. Jadi Tuan Syekh dia berkata, sedangkan Nabi SAW pun sentiasa bermesyuarat. Maksud dia Nabi pun sentiasa meminta pandangan daripada orang lain. Padahal Nabi insan yang maksum. Nabi insan yang terpelihara daripada kesilapan dan juga dosa. Untuk apa Nabi kena minta pandangan daripada orang? Padahal keputusan Nabi itu confirm takkan tersilap. Sebab Nabi maksum tuan-tuan. Sebab Allah suruh. Allah suruh Nabi untuk minta pandangan kepada para sahabat. Sebab untuk mengajarkan kepada para sahabat, untuk mereka juga mengambil pandangan daripada orang lain. Kalau Nabi yang maksum tu pun Nabi suka minta pandangan orang lain, takkanlah kita tak minta pandangan orang lain tuan-tuan. Seseorang yang tak pandai minta pandangan daripada orang, dia ni akan buat banyak kesilapan dalam kehidupan dia. Dia nak beli rumah, mungkin dia tersilap beli rumah. Lepas beli rumah tu dia menyesal. Beli kereta tersilap lagi. Mungkin lepas dia beli kereta dia akan menyesal. Kenapalah aku dah beli kereta ni? Nak cari calon suami, nak calon isteri. Mungkin dia menyesal lepas dia kahwin. Kenapalah aku tak tanya dulu orang lain? Kita tengah bekerja, tiba-tiba dapat satu tawaran kerja yang baru. Okey, mungkin gaji dia lebih mahal. Kita pun ambil tanpa minta pandangan siapa-siapa, terus kita terima. Sebab gaji dia banyak kan. Lepas kita tinggalkan kerja kita, ambil kerja baru, tengok 3 bulan lepas tu, company tu tutup. Kerja lama dah hilang, kerja baru pun hilang. Duduklah tak ada kerja. Contoh. Jadi, apa pun nak dilakukan dalam kehidupan kita ini, biarlah kita ada orang-orang yang kita minta pandangan mereka. Ibu dan ayah kita secara khususnya. Orang-orang yang kita tahu dia ni ada pengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan. Contoh lagi, berapa ramai orang tabur duit dia dalam pelaburan sekian. Dia letak duit dia dalam pelaburan, hilang habis duit dia. Cubalah sebelum pergi melabur tu kan, tanya dulu orang-orang pakar pelaburan ni. Okey ke saya invest kat sini? Adakah investment ini boleh percaya atau macam mana? Ini tak. Dia nampak benda tu bagus yang letak, habis duit. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan,
Sentiasa meminta pandangan orang lain, itu satu perkara yang sangat bagus. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesiapa yang bermesyuarat, maksudnya sesiapa yang banyak mengambil pandangan orang lain, tidak akan ditimpa kebinasaan. Okey? Sikit lagi. Ada pendapat yang mengatakan manusia itu ada yang lelaki, ada yang separuh lelaki dan ada yang tiada apa-apa. Tu. Manusia tu ada yang lelaki, ada yang separuh lelaki, ada yang langsung tak lelaki. 3. Yang dikatakan sebagai lelaki itu adalah orang yang mempunyai buah fikiran yang betul dan disertai dengan mesyuarat. Sabar ni, kejap lagi. Jadi lelaki yang betul-betul lelaki ni, dia ada dia punya buah fikiran dia, dia ada idea dia ada carangan dia. Tapi dia still minta pandangan daripada orang sebab dia tahu walaupun dia ada idea, ada kemungkinan idea itu salah. Betul tak? Kesemua idea-idea yang ada dalam kepala kita mesti betul. Kita bukan Nabi, tuan-tuan. Kita bukan malaikat. Satu benda yang kita ingat, kalau saya buat ni, insyaAllah mesti bagus. Sekali buat, silap. Jadi ada idea tu tak semestinya mesti kena betul. Keputusan yang kita buat tidak semestinya kena betul. Boleh jadi silap. Alah, berapa banyak keputusan yang kita pernah buat dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tahu bahawa keputusan itu salah. Jadi laki ni siapa? Laki ni maksudnya betul-betul lelaki sejati, orang hebat ni. Dia ada buah fikiran, dia ada idea, dia ada perancangan. Dan dia masih meminta pandangan daripada orang lain kerana dia tahu bahawa idea dia itu tidak semestinya betul 100%. Mungkin boleh silap. Itu penting. Ni betul-betul orang lelaki. Manakala separuh lelaki pula, orang yang mempunyai buah fikiran yang betul tapi tidak disertai dengan mesyuarat, atau disertai dengan mesyuarat tetapi tiada buah fikiran. Maksudnya dia tak ada stand lah, dia tak ada prinsip. Dia ni asyik duk ikut orang je. Orang ni cakap A, dia pun ikut A. Orang ni cakap B, dia pun ikut B. Dia tak pandai nak filter. Memanglah kita disuruh ikut pandangan orang. Tapi kita dah tanya pandangan orang, dia akan kembali pada kita balik untuk filter semua pandangan-pandangan itu. Kan? Contoh kalau saya tanya dekat Adam, Dam, saya nak beli kereta apa, Dam? Adam kata, Ustaz belilah kereta Mercedes. Saya tanya ke Ustaz Firdaus, Ustaz, apa kereta saya nak beli? Ustaz Firdaus kata, belilah kereta BMW. Tanya dekat Amin, Min, elok saya beli kereta apa, Min? Amin kata, Ustaz beli kereta Beza je, senang. Jadi saya ada 3 pandangan di sini. Saya kalau seorang lelaki yang betul-betul lelaki, saya akan tapis 3 pandangan untuk memilih pandangan yang paling bagus. Saya takkan main ikut je orang tu cakap. Hanya maksud walaupun kita minta pandangan daripada orang, pandangan itu juga perlu ditapis. Bahasa lain lah. Jangan jadi pak turut. Tahu pak turut? Orang cakap macam ni kita buat. Orang cakap macam ni kita ikut je. Orang macam ni maksudnya kita ni senang kena tipu, senang diarah-arahkan. Kita mesti kena ada kita punya stand kita sendiri ada fikir kita sendiri, kita boleh pilih mana pandangan yang paling bagus. Itu maksud dia. Dan yang tiada apa-apa ialah orang yang tiada buah fikiran dan tiada disertai dengan mesyuarat. Baik. Imam Ja'far As-Sadiq pernah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri yang dirahmati Allah, bermesyuaratlah kamu dalam urusan engkau itu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dan menuntut ilmu adalah sepayah-payah dan setinggi-tinggi urusan. Oleh itu mesyuarat mengenainya tersangat penting dan lebih wajib daripada yang lain. Maksudnya Imam Ja'far Sadiq. Siapa Imam Ja'far Sadiq ni tuan-tuan dan puan-puan? Siapa tahu?
Siapa yang dia boleh jawab soalan ni? Siapa Imam Jafar Sadiq? Siapa boleh jawab, malam nanti saya belanja dia makan. Dia makan kat sini lah. Makan. Siapa tahu siapa Imam Jafar Sadiq? Pernah dengar nama dia? Amin pernah dengar Amin? Imam Ja'far As-Sadiq, dia adalah anak kepada Imam Ali Zainal Abidin, anak kepada Imam Al-Husain, anak kepada Sayyidah Fatimah. Jadi Imam Ja'far Sadiq adalah salah seorang cicit kepada Nabi SAW. Imam Ja'far Sadiq ni adalah salah satu tokoh yang diagung-agungkan oleh golongan Syiah. Padahal beliau sendiri bukan Syiah. Imam Ja'far Sadiq adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita kalau nak bercerita tentang kemuliaan Imam Ja'far Sadiq, 3 jam takkan habis. Sebab dia cicit Nabi SAW. Takkan tak mulia, tuan-tuan. Jadi Imam Ja'far Sadiq dia pesan kepada Sufyan Thawri. Dia kata, hendaklah kamu bermesyuarat dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Kamu nak minta pandangan kepada seseorang, minta pandangan daripada orang yang dalam hati dia tu ada perasaan takut pada Allah. Bukannya minta pandangan kepada orang yang ada kepentingan diri sendiri. Contohlah kan. Contoh, kita tanya orang tu, kamu rasa elok saya beli kereta apa? Dia kata elok kamu beli kereta Pro 2. Rupa-rupanya sebab ada abang dia yang jual kereta Pro 2, jadi sebab tu dia suruh beli kereta Pro 2. Tu kan namanya ada kepentingan diri sendiri. Jadi kita nak minta pandangan ni, jangan minta pandangan kepada orang yang ada kepentingan diri sendiri. Kena minta pandangan daripada orang yang memang takut pada Allah. Dia akan bagi pandangan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi nak minta pandangan itu, mintalah pandangan daripada orang yang takut kepada Allah. Baik. Allahu a'lam. Kita berhenti dulu di situ, tuan-tuan. Kita buka kitab fiqh pula, kitab Safinatun Najah. Okey, cuba tengok muka surat berapa kita berhenti hari tu. Muka surat berapa? Min. Ya? 59. Tolong ambil air. Air sejuk, campur sikit air suam. Muka surat 59 ya, pasal 27. Tu dah settle ke belum settle? Dah settle. So muka surat 60 lah. Betul. Okey, muka surat 60 ni kita baca je dulu. Okey, kita baca je dulu. Nanti kita akan buat satu, saya nanti insya-Allah ya, saya akan cadangkan kepada Tuan Haji Razib untuk kita nanti buat satu program yang khas untuk kita belajar tentang hukum hakam tajwid surah Al-Fatihah. Agak-agak kalau saya tasmik surah Fatihah macik-macik semua ni, mungkin ada 20 kesalahan dalam surah Fatihah tu. Saya cakap macam tu sebab apa? Saya teringat pengalaman saya bila saya sampai di Mesir. Mula-mula saya sampai di Mesir. Di Mesir itu ada satu makam yang terkenal, nama dia makam Syekh Saleh Al-Ja'fari, ulama besar di Mesir. Jadi satu hari saya pergi ziarah makam Syekh Saleh Ja'fari. Tengah-tengah ziarah tu ada seorang tua, ada seorang pakcik ni, pakcik Arab ah. Pakcik Arab ni dipanggil saya, sini kau. Saya pun pergi. Tengok pakcik tua, baju jubah dia bertampal-tampal. Muka dia pun tak cukur, kopiah dia pun berkopiah sengit, tak basuh. Dia macam tak handsome sangat lah, tak handsome lah.
Jadi pakcik ni panggil saya, dia pun tanya, oh, kamu daripada mana? Saya daripada Malaysia. Oh, daripada Malaysia. Kamu belajar di mana? Saya belajar di Azhar. Oh, belajar di Azhar. Kamu hafal Quran tak? Oh, hafal sikit-sikit. Okey. Kamu belajar Quran kan? Ya, saya belajar Quran. Okey, cuba baca Fatihah. Saya pun bacalah surah Fatihah depan dia. Macam biasa kita baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya habis baca surah Fatihah depan orang tua tu. Terima kasih. Saya habis baca surah Fatihah depan orang tua tu tadi. Lepas baca Fatihah tu habis, orang tua ni kata, Fatihah yang kamu baca tu ada 7 kesalahan. Dia pun sebut satu-satu mana kesalahan saya yang berlaku pada bacaan surah Fatihah tadi. Dan kebanyakan kesalahan itu bukan kesalahan tajwid, tapi kesalahan makhraj huruf. Contoh kita baca Maliki. Contoh je saya nak bagi contoh. Maliki yaumiddin. Salah dah bacaan tu. Mana salah dia? Liki itu salah. Kita baca maliki. Maliki. Kalau baca maliki, salah dah. Dia maliki. Kalau kita panjangkan sikit, maliki yaumiddin, salah lagi. Dah terpanjangkan pada ki pula. Saya salah banyak masa tu pada huruf sad. Ihdinas si. Sad tu tak betul makhraj tu dia kata. Duk setengah jam dia betulkan saya punya sad. Tu saya tu. Saya sebagai seorang ustaz. Baca Fatihah pun ada lagi salah-salah. Kalau makcik-makcik baca Fatihah tak ada salah, maksudnya makcik-makcik lagi power daripada saya. Lepas ni saya tak nak mengajar lagi dah. Makcik-makcik mengajar diri sendiri. Jadi berlaku kesilapan dalam surah Fatihah ni perkara biasa. Saya pernah cerita dulu dalam pengajian saya. Saya ada seorang ustaz. Nama dia Ustaz Saif. Dia ni dulu belajar di Syria. Dia belajar di Syria tu dengan seorang guru Quran, antara guru Quran yang paling power di Syria. Daripada Malaysia dia pergi Syria belajar Quran. Dia talaqi. Tahu talaqi kan? Talaqi ni maksudnya dia akan baca Quran depan guru dia akan betulkan bacaan tu. Dan bila talaqi habis 30 juzuk, guru akan memberikan sanad. Itu namanya talaqi. Maksudnya kita kena membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai habis Qul a'udzu binnas depan guru kita. Jadi ustaz ni dia pun bacalah Quran itu secara talaqi dengan guru dia. Kalau kita mula starting belajar Quran, kita akan belajar surah apa? Mula-mula je baca Quran, kita akan baca surah apa? Surah pertama dalam Quran surah apa? Surah Fatihah kan? Jadi ustaz ni dia baca surah Fatihah. Baca kan? Dia baca surah Fatihah depan guru dia. Guru dia betulkan. Agak-agak berapa lama ustaz ni perlukan untuk habis talaqi surah Fatihah saja? Ya? Sejam 30 minit. Ustaz ni habis 6 bulan nak betulkan bacaan Fatihah dia sahaja. Setiap hari pergi baca Fatihah. Syekh ni kata kau salah lagi, datang besok. Besok pergi baca lagi, salah lagi, kau datang besok. Besok datang lagi baca, salah lagi, datang besok. 6 bulan baru selesai surah Fatihah. Kalau Nabi 30 juzuk, agak-agak berapa lama dah habis? 2 tahun. Jadi nak ceritanya, surah Fatihah ni pun, walaupun kita dah baca daripada umur kita 10 tahun sampai sekarang, tidak bermakna ke surah Fatihah kita tiada salah. Nanti cuba tengok. Nanti saya cuba, insya-Allah saya akan jumpa seorang ustaz untuk mengajar talaqi surah Al-Fatihah. Cuba kita tengok banyak atau tidak kesalahan kita nanti.
Jadi untuk bab yang ni, sabdu dalam surah Fatihah bab ni, nanti kita akan belajar secara detail lah. Jadi malam ni kita nak baca secara laju sahaja. Sebab penerangan dia nanti kita akan belajar insya-Allah. Muka surat 60, fasal 28. Sabdu dalam surah Al-Fatihah ada 14. Sabdu dalam surah Fatihah ada 14. Pertama, Bismillah. Atas huruf lam, millah. Yang kedua, Ar-Rahman. Atas huruf ra, Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Atas huruf ra juga. Yang keempat, Alhamdulillah. Atas huruf lam jalalah. Lillah. Nombor 5, Rabbil. Atas huruf ba. Nombor 6, Ar-Rahman. Atas huruf ra. Nombor 7, Ar-Rahim. Atas huruf ra. 8, Maliki Yaumiddin. Atas huruf dal. Nombor 9, Iyyaka na'budu. Atas huruf ya. Nombor 10, Wa iyyaka nasta'in. Atas huruf ya. Nombor 11, Ihdinas sira. Atas huruf sad. Yang ke-12, Siratal ladzi. Atas huruf lam. Nombor 13, An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Atas huruf dhad. Nombor 14, waladhdallin. Atas huruf lam. 14 sabdu ini, kalau dibaca hilang satu sabdu sahaja, Fatihah kita jadi tidak sah dan solat kita hukumnya batal. Daripada 14 sabdu ni, kalau tak baca walaupun satu sabdu. Contoh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Batal lah sembahyang dia. Sebab dah hilang satu sabdu dekat ra' tu. Kalau dia baca contoh dia apa? Maliki Yaumiddin. Dia tak ada sabdu dekat dal. Batal lah sembahyang dia. Hilang satu sabdu, solat batal. Sebab tu penting untuk kita betulkan surah Fatihah ni. Baik. Kita teruskan sikit lagi. Muka surat 62. Muka surat 62. Tempat yang disunatkan mengangkat tangan. Maksud dia, bilakah dalam sembahyang kita sunat angkat tangan macam ni? Ya. Jadi bukan semua tempat kita sunat angkat tangan macam ni. Kita nak tengok di manakah tempat yang sunat angkat tangan. Disunatkan mengangkat kedua-dua tangan pada 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Ingat lagi tak kenapa dipanggil takbiratul ihram? Ingat lagi? Kenapa takbir itu dipanggil takbiratul ihram? Kenapa? Kerana bila kita takbir sahaja, benda-benda yang boleh kita buat menjadi haram kita buat. Sebelum sembahyang kita boleh makan. Betul? Kita boleh minum. Betul? Kita boleh bercakap. Betul? Terus kita kalau dah angkat Allahu Akbar, apa hukum makan lepas tu? Tak boleh. Pernah tak tengok orang dah angkat takbir Allahu Akbar, dia duduk makan nasi lemak tengah-tengah sembahyang? Mana boleh, hukum dia haram. Haram dan batalkan sembahyang. Dua-dua. Tengah-tengah sembahyang dia ambil air, dia minum. Tengah sembahyang ni dia minum. Haram dan batal. Tengah-tengah sembahyang tengah-tengah sembahyang
Tengok kawan kita sebelah tu, duk kacau kawan kat sebelah lah. Duk main-main dengan kawan sebelah lah. Duk gurau dengan kawan sebelah lah. Tengah-tengah sembahyang dia tanya, "Weh, kejap lagi makan apa weh?" Boleh pula tengah sembahyang kau tanya makan apa. Ya, hukum dia haram dan batal sembahyang. Bercakap setelah angkat takbir hukumnya apa? Haram dan batal sembahyang. Jadi yang sebelum sembahyang tu halal, bila dah takbir saja Allahu Akbar jadi haram. Maka dipanggil takbir ini takbir ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan perbuatan sebelum sembahyang tu boleh, bila takbir tu jadi tak boleh. Maka dipanggil takbiratul ihram. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram? Maksud dia apa? Apa tu takbiratul ihram tu apa? Okey, itu betul. Apa benda takbiratul ihram tu apa dia? Bacaan dia apa? Okey, takbiratul ihram tu apa? Sekali lagi. Okey. Maksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar tapi bukan angkat tangan. Angkat tangan tak termasuk. Jadi takbiratul ihram maksudnya ucapan Allahu Akbar tu tadi. Bukannya Allahu Akbar. Siapa yang ingat takbiratul ihram tu Allahu Akbar salah. Apa yang salah? Angkat tangan ni dia bukan termasuk takbiratul ihram yang wajib. Angkat tangan ni tak wajib. Angkat tangan ni apa hukum dia? Sunat saja. Kalau saya berdiri nak sembahyang ni. Saya berdiri. Wah ni nak sembahyang. Allahu Akbar. Sah ke batal sembahyang saya? Saya tak angkat tangan pun. Saya terus takbir macam ni. Ya, saya kata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah ke batal? Sah. Kenapa sah walaupun saya tak angkat tangan? Sebab dia sunat. Berapa ramai kalau dia tak mengaji, mesti dia ingat angkat tangan ni hukumnya wajib. Padahal yang wajib itu adalah lafaz Allahu Akbar itu. Bukan yang wajib itu angkat tangan. Jadi, mengucapkan Allahu Akbar itu adalah rukun. Mengangkat tangan ketika Allahu Akbar itu hukum dia sunat. Okey ya, clear ya? Baik. Bila kita ni sunat angkat tangan macam tu, pertama ketika takbiratul ihram. Yang takbir yang mula-mula kita nak sembahyang. Sunat angkat tangan. Allahu Akbar. Tu nombor satu. Nombor dua, bila sunat lagi, ketika ingin rukuk. Kita nak rukuk tu. Allahu Akbar, kita rukuk. Yang ketiga, ketika nak iktidal, kita bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nombor 4 ni, ramai yang silap. Apa dia tulis nombor 4? Sunat angkat tangan hanya ketika bangun setelah tasyahud awal. Maksudnya rakaat ke berapa? Ketika kita bangun daripada rakaat ketiga sahaja sunat angkat tangan. Kalau kita bangun daripada rakaat pertama, lepas kita sujud kedua tu kita bangun kan, untuk rakaat kedua kan, sunat tak angkat tangan? Tak sunat. Tapi cuba tengok, ramai akan angkat tangan ketika bangun untuk rakaat kedua. Padahal tak sunat angkat tangan di situ. Yang sunatnya adalah ketika bangun untuk rakaat ketiga, which is lepas tasyahud awal tadi. Lepas tasyahud awal kita bangun kan? Okey, sunat angkat tangan di situ. Jadi, kalau kita tengok, starting untuk rakaat pertama, sunat angkat tangan sebab dia takbiratul ihram.
Starting untuk rakaat kedua, tak sunat angkat tangan. Walaupun kita ada kalanya selalu buat. Tapi hukum dia tidak sunat. Starting untuk rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Starting untuk rakaat keempat, tidak sunat angkat tangan. Walaupun ramai juga angkat tangan masa starting rakaat 2 dan nombor 4. Ramai juga angkat tangan. Padahal tak sunat pun angkat tangan di situ. Kalau saya tengok dia tak angkat tangan pada rakaat kedua, tapi dia angkat tangan pada rakaat ketiga, saya boleh simpulkan dia ni orang mengaji kitab. Dia ni pernah belajar. That's why dia tahu rakaat kedua tak sunat angkat tangan, rakaat ketiga sunat angkat tangan. Benda saya tengah cakap ni, kalau tak mengaji, takkan tahu. Memang takkan tahu. Berapa ramai dia angkat tangan, rakaat pertama angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, rakaat empat. Yang penting dia bangunnya daripada sujud, angkat tangan Melaka. Padahal rakaat kedua dengan rakaat keempat tak sunat. Jadi sunat angkat tangan itu hanya ketika rakaat ketiga, iaitu setelah kita selesai baca tasyahud awal. Okey ya. Kalau ada soalan nanti tolong tanyalah. Kejap lagi lepas habis kelas. Jangan tanya sekarang. Baik, sempat ke habiskan satu lagi? Sempat Adam nak balik pukul 10 malam ni. Tak apa kan? Okey. Tak apa Betul? 10-11 tak apa. Oh, 10-11 tak apa. 10-10 tak apa. Okey. Tamat kan? Saya pernah duduk sini sampai ke 10, duduklah saya nak balik. Ke 10 Okey, muka surat 63 tuan-tuan. Kita sikit lagi kita pocut. Syarat sah sujud. Sekarang dia nak masuk cerita pasal bab sujud pula. Syarat sah sujud ada 7 perkara. Oh, ni penting juga ni. Ya. Tolong perhatikan elok-elok. Syarat sah sujud ada 7 perkara. Pertama, mestilah sujud di atas 7 anggota. Mestilah sujud di atas 7 anggota. Okey, kejap lagi dia akan mention apa dia 7 anggota yang wajib kita sujud di atasnya itu. Cuba kita kira sama-sama. Anggota sujud yang pertama apa dia? Yang pertama sekali dahi. Yang kedua, 2 tapak tangan. Yang ketiga, maksudnya pertama dahi, kedua dan ketiga 2 tapak tangan, keempat dan kelima 2 lutut, keenam dan ketujuh hujung jari tapak kaki. Okey, tolong clear. Siapa time sujud, jari kaki dia tak jejak lantai, dia terangkat, dia punya jari kaki terangkat daripada lantai, solat dia batal. Kerana tak cukup anggota sujud dia. Ada setengah orang, saya pernah tengok, bila dia sujud, jari dia tak kena lantai, dia angkat. Habis, sembahyang batal. Ya, jangan sampai kita terangkat jari kaki tu. Okey. Sekejap ya. Boleh on lagi kan? Kira dah berasap. Ramai dah apa? Ramai dah berkerut dah dahi tu nampak Okey, sikit lagi. Okey, mestilah sujud di atas 7 anggota. Kejap lagi dia akan detailkan satu-satu. Syarat sujud kedua, dahinya mestilah terbuka. Tu dia. Penting tuan-tuan. Sekejap. Dahinya hendaklah terbuka. Maksudnya, barang siapa dia sujud, ketika dia sujud, dahi dia tertutup. Tertutup dengan apa jua sekalipun. Sama ada tertutup dengan kopiah, macam ni. Atau tertutup dengan songkok.
Atau dia pakai serban tak betul. Dia pakai serban, dia pakai sampai tutup dahi dia macam ni. Atau dia tertutup dengan telekung. Atau anak tudung ke, bapak tudung ke, tertutup. Atau tertutup dahi dia dengan rambut. Ada orang lelaki contoh dia, rambut dia tu macam rambut Pontianak contoh dia. Sampai tutup dahi dia penuh. Dia sujud dalam keadaan dahinya tertutup dengan rambut. Semua ni membatalkan salat. Syarat untuk sujud, dahi mesti kulit kena pada lantai. Tapi kalau tertutup sebahagian lagi terkena pada lantai, selamat. Contoh kan, saya baru gunting rambut hari ni, jadi rambut tak ada. Ada orang rambut dia terkedepan kan. Jadi time dia sujud, dahi dia masih ada rambut tutup. Dia pun sujud, ada rambut ni. Tapi masih ada kulit dahi yang terkena pada lantai. Ini masih sah lagi. Tapi kalau semua dahi ni dah tutup dengan rambut, lepas tu dia sujud, so dia langsung tak ada kulit ni yang terkena pada lantai, batal. Ya. Jadi kalau tertutup sikit, ada kulit lagi yang terkena ke lantai, tak batal. Tapi kalau tertutup semua, sampai langsung tak ada kulit yang kena pada lantai, batal. Kalau contoh, dia pakai kopiah, dia pakai macam ni. Time dia sujud, ada lagi lah dahi ni kena dekat lantai. Selamat dia. Tapi kalau dia pakai kopiah, memang macam ni. Dia sujud tu memang dahi dia langsung tak kena pada lantai. Ini batal. Kalau macam ni, selamat lagi. Sebab bawah ni masih kena lagi kan. Selamat. Tapi kalau sampai dah tertutup habis. Kena pastikan benda ni. Lagi-lagi orang perempuan. Orang perempuan ada anak tudung, ada telekung, ada rambut. 3 benda yang boleh kacau dahi dia. Pastikan dahi mesti kena pada lantai. Soalan. Seperti mana dahi ni mesti kena lantai. Kulit dahi kena lantai. Wajib kena lantai. Tak boleh tertutup dengan apa-apa pun. Okey. Macam mana kalau tapak tangan kita tertutup dengan sesuatu? Kita sujud, tapak tangan kita ni, kulit tapak tangan kita ni tertutup dengan sesuatu. Terlapik lah. Berlapik dengan sesuatu. Kulit tapak tangan kita ni tak kena pada lantai. Jadi, solat dia sah ke batal? Sah ke batal? Sah. Sebab apa sah? Tadi kalau dahi tertutup, batal. Sekarang kalau tangan tertutup, batal ke sah? Batal. Batal. Ya? tak berani dah jawab tak? Kan ramai ke time dia sembahyang, tangan dia tu masuk dalam telekung. Bila masuk dalam telekung, dia punya tapak tangan tak kena pun pada lantai. Sebab telah dilapik dengan telekung dia. Masuk tangan dalam telekung kan. So dia letak tangan atas telekung dia, bukan atas lantai. Jadi orang macam ni sembahyang dia sah ke batal? Ya? Kalau batal tuan-tuan dan puan-puan, berderet sembahyang kena qada balik. Jawapan dia sah. Kenapa sah pula? Kenapa sah? Sebab yang wajib kulit kena lantai time sujud hanyalah dahi sahaja. Tapak tangan, dia tak ada syarat untuk mesti kena lantai. Contoh kalau orang lelaki contoh dia. Contohnya Amin sembahyang. Amin sembahyang dia pakai ni, glove. Dia pakai sarung tangan. Dia sembahyang. Tangan dia tu, kulit tangan dia tu tak kena pada lantai sebab dah pasang dengan glove. Sembahyang dia sah ke batal?
Sah. Sebab apa sah? Sebab tangan tidak disyaratkan untuk ditutup time sujud. Tak ada syarat. Yang syarat untuk sujud ni dahi sahaja, tak boleh kena tutup. Dua tapak tangan, dua lutut, tak ada masalah. Dua lutut tu memang kena tutup pun. Ada ke orang sembahyang dua lutut ni dia tak tutup? Mana ada kan? Jadi kalau orang perempuan dia sembahyang, tangan itu termasuk dalam telekung, dia letak tangan atas telekung dia, tak ada masalah pun. Sebab tidak disyaratkan untuk tutup tangan ketika sujud. Baik. Nombor 3. Yang ni memang belum belajar lagi ke? Belum belajar lagi kan? Saya macam ya? Dah terang dah? Bila saya terang Saya pun confused. Macam dah pernah terang. Ya, belum lagi ya? Okey, syarat sujud nombor 3. Mestilah beratkan sedikit dengan kepalanya. Maksud dia, kalau dia sujud, let's say, ini lantai dia mesti letak kepala dia, dan kepala dia itu mesti kena tekan di lantai. Tekan, maksudnya kepala dia mesti kena tekan sikit ke lantai. Bukan suruh tekan sampai berdarah. Tapi kepala dia tu kena beratkan sikit atas lantai. Siapa yang dia sujud, dia takut dahi dia tu kena dekat lantai, nanti tak handsome lah dia punya kulit kepala ni kan. Jadi dia letak sikit je. Dia kata ngam-ngam je, dia punya kulit tu kena dekat lantai. Sah, sujud dia batal. Solat dia batal. Kerana syarat sujud, letak dan tekan sikit. Ulama ada memberikan contoh. Apa maksud kena tekan? Contoh dia adalah, bayangkan kalau dia sujud di atas kapas, kapas itu akan tenggelam sikit ke dalam. Itu maksudnya tekan. Kalau dia sujud atas kapas, kapas tu langsung tak tenggelam, itu maksudnya tak betul sujud dia tu. That's why bila sujud, kena letakkan kepala ni atas lantai dan ada tekankan sikit ataupun beratkan sedikit. Jangan sayang sangat dekat dahi ni, dia betul-betul dia letak sikit je atas lantai tu. Apa hal kau sujud macam tu? Yelah, takut nanti dahi ni Kang, nanti dia rosak lah, nampak hitam-hitam pula, tak handsome pula nanti dia kata. Kan, orang sujud macam ni tak sah. Ada orang macam ni. Bilakah situasi yang berlaku kita susah nak letak kepala kita dan kita tekan? Bila situasi ni akan berlaku? Contohnya adalah bila kita sembahyang di Masjidil Haram dalam keadaan cukup panas, tapi kita sembahyang kat luar. Kita sujud di atas lantai dia tu, lantai dia tu tengah berapi, tengah berasap, panas. Kan? Kita letak sikit dahi kita atas lantai ni, ya Allah, panas macam api neraka. Jadi kalau kita sujud kat tempat macam ni, ada kalanya kita sujud tu, kita letak dahi kita sikit ya, sebab panas. Siapa suruh tak bawa sejadah? Siapa suruh tak bawa jadah? Dia sembahyang kat lantai tu. Kan luar Masjidil Haram kan lantai besar kan, warna putih tu kan. Sembahyang Zuhur. Memang panas Kalau dia letak kepala dia dan dia tak tekan, maksudnya dia letak sikit je, sebab tanah panas, tetap sujud dia batal, solat dia batal. Kalaupun dia sujud sekejap sekalipun, tapi dahi mesti kena tekan sikit pada lantai tersebut. Nasiblah kalau bangun tu tengok dahi tu dah keluar asap dah kan. Nasiblah, lain kali bawa jadah. Ya, lain kali bawa jadah tuan-tuan. Itu contoh yang mungkin susah kita nak sujud tekan dahi tu. Itu nombor 3. Nombor 4, mestilah tidak turun kerana selain sujud. Maksudnya kita daripada i'tidal, kita turun tu memang tak ada niat lain kecuali untuk kita nak sujud sahaja.
Kalau kita turun sebab nak ambil barang, lepas tu alang-alang tu kita sujud. Itu tak jadi lah. Sebab kita turun tadi tu bukan untuk sujud, untuk benda lain. Baik. Nombor 5, mestilah tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Kita boleh sujud atas sejadah, atas kain, atas kotak, atas kita punya rida. Orang lelaki pakai rida kan. Boleh sujud semua tu. Tapi tak boleh kalau dia sujud itu di atas benda yang bergerak-gerak mengikut pergerakan diri dia. Contoh, kalau orang lelaki dia pakai serban. Serban dia tu panjang 1 kilometer contoh dia. Time dia sujud di atas serban dia. Bila dia bangun, ekor serban dia tu bergerak sekali tak? Mestilah bergerak sekali. Maka sujud dia di atas ekor serban itu hukumnya batal. Kerana dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan ikut pergerakan dia. Sama macam orang perempuan, kalau dia sujud di atas anak tudung dia atau telekong dia macam tadi saya kata, sama juga. Tu dia. Dia pakai telekong labuh. Time dia sujud, dia tersujud atas telekong dia tadi. Itu pun membatalkan sujud. Kerana bila dia bangun, telekong itu bergerak. Sama macam dia bergerak tu. Itu pun batal. Ada kalanya jadi imam kan. Ada kalanya orang jadi imam kena berhati-hati. Ada kalanya ada imam tu dia tersujud di atas wayar mikrofon. Tapi kalau wayar ni tak ada masalah lah kot. Sebab walaupun dia sujud atas wayar, tetap ada juga dahi dia yang kena kan. Jadi selamat je. Selamatlah, tak ada masalah apa pun. Jadi, dia tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikut pergerakan dia. Seperti ekor serban ataupun telekong. Itu nombor 5. Nombor 6. Mestilah mengangkat bahagian bawahnya iaitu punggung ke atas bahagian atasnya kepala. Maksud dia, sujud itu mesti macam ni. Kepala bawah, punggung atas. Ada setengah orang ni dia terlebih cerdik. Dia sujud. Contohlah, ada satu kemungkinan lah. Kita terpaksa sembahyang kat tangga. Dan biasa mungkin berlaku di Masjidil Haram contoh dia. Kita sembahyang di atas tangga. Time kita sujud, kita punya dahi tu masih tak ke bawah daripada punggung. Maka ini tidak dipanggil sebagai sujud ataupun sujud tu jadi batal. Sujud ini maksud dia kepala mesti ke bawah, punggung ke atas. Jadi kita tak boleh sujud di atas satu benda yang tinggi. Tak boleh sujud atas benda tinggi sampai kepala kita dengan punggung kita sama pun tak boleh. Apatah lagi kepala kita lagi tinggi daripada punggung. Dia mesti punggung ke atas, kepala kita ke bawah. Ini namanya sujud. Nombor 7, mestilah tumak ninah dalam sujud. Maksudnya, sujud dia itu mesti dikena stay. Stay dalam sujud dia, kadar dia minimum 1 kali ucapan subhanallah. Kalau dia sujud, solat dia batal. Dia letak je kepala, pump dia naik balik. Solat dia batal. Kerana tak ada tumak ninah. Dia sujud, 1 saat, baru dia angkat. Itu baru betul. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi, dia sujud macam ni pun hukum dia betul. Dalam mazhab Syafi'i, sujud 1 minit minimum. 1 minit. 1 saat minimum. 1 saat dahi kita kena letak atas. Baru boleh angkat, baru sah sujud. Okey, last. Anggota sujud. Last. Anggota sujud ada 7. Yang pertama dahi, yang kedua perut, tapak tangan. Penting juga. Sujud tuan-tuan. Sujud. Mesti tapak tangan kita macam ni, kena di atas lantai. Kalau tersilap, kita letak tangan kita atas lantai macam ni. Ni. Bila ni lantai, kita letak tangan macam ni.
bahagian ni tak kena pada lantai, sujud batal. Maka wajib dia macam ni, supaya keseluruhan tapak tangan dia kena pada lantai. Jangan sujud macam ni. Jangan terkejut. Kita kalau tak betul-betul, tak berhati-hati, akan jadi macam ni. Kita pun tak perasan. Jadi pastikan macam ni. Sebab syarat dia keseluruhan ni mesti kena tekap di atas lantai. Nombor 4, lutut kanan. Nombor 5, lutut kiri. Nombor 6, perut, jari, kaki kanan. Nombor 7, perut, jari, kaki kiri. Maksud dia, hujung jari kaki kita tu juga kena tekan. Jangan tersilap hanya meletakkan hujung jari macam ni. Ni jari kaki kita ni, ni jari kaki kita ni, hujung jari je kita letak macam ni. Tak cukup. Dia mesti kena tekan sikit. Perut jari kaki tu mesti kena dekat lantai. Perut dia tu, bukan hujung dia tu. Bukan hujung yang kena-kena. Perut dia tu kena-kena. Maksudnya kena tekan sikit lah. Kena tekap sikit. Itulah dia 7 anggota sujud. Baik. So kita berhenti awal sikit lah. Tak apa. Tadi janji nak berhenti pukul berapa tadi? Pukul 10 kan? Jadi kita berhenti awal lah. Bagi chance sikit lah. Okay. Baik. Soalan kalau ada silakan. Tafadhal. Dua je soalan. Okey, kita berhenti pukul 10 juga. Ya, Adam. Pertama, sekali dalam syarat sah sujud, Amir cakap kalau dahi luka, macam mana? Kalau dahi luka, contoh dahi dia betul-betul luka kat sini. Okey. Maka time dia sujudlah ke tepi sikit. Dia sujud ke tepi sikit, tak payah kena dahi lah. Sebab dahi tengah-tengah ni kalau luka, okey, time dia sujud tu biarlah yang kena ke lantai tu kulit tepi dia. Jangan dahi tu dah luka, pergi sujud lagi, berdarah lagi luka tu. Jadi boleh kita sujud, kita ketepikan sikit kepala kita ni. Bukan ketepikan maksudnya kita teralih daripada kiblat. Tak, menghadap kiblat, tapi yang kena tu adalah tepi kita. Boleh hukum dia boleh. Soalan kedua? Soalan kedua, kalau belajar tadi syarat sah sujud, belajar pasal ni kan, tempat yang disunatkan kat tangan kan. Ya. Sujud pun dekat ia kondisi sunat juga, angkat tangan lepas iktidal. Allah Akbar. Jadi kita i'tidal kan. Bila kita i'tidal memang sunatlah angkat tangan. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Lepas tu kita sujud. Tu je lah yang sunat Kalau sunat juga angkat tangan itu Allah Akbar. Yelah, sunat lah macam tu. Jadi antara i'tidal dengan sujud memang kita sunat angkat tangan kan. Baik. Soalan Syekh, apa dia? Adakah sunat angkat tangan setiap kali sebelum rukuk? Ya, setiap kali sebelum rukuk dan setiap kali selepas rukuk memang sunat angkat tangan. Maksud dia, setiap kali sebelum takbiratul ihram, setiap kali lepas rukuk, sebelum rukuk, setiap kali lepas rukuk, setiap kali lepas tasyahud awal. 4 keadaan sunat kita angkat tangan. Ada lagi Ustaz? Tak ada Silakan. Ustaz tanya, masa kita sujud tu, tiba-tiba daun ataupun kertas tutup kita tempat sujud tu. Sah tak sah? Okey, bagus juga soalan ni. Kita tengah sembahyang. Kan? Contoh situasi ni dia berlaku macam ni. Kita sembahyang, orang sebelah kita ni pakai ridak. Tahu ridak kan? Kain tu biasa letak kat bahu. Time dia sembahyang, dia hamparkan ridak tu lah.
Lepas tu tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba ridak tu dia terbang, dia tutup tempat sujud kita. Jadi bila kita sujud atas ridak orang tu. Lepas tu angin tiup lagi, ridak tu dia beralih lagi. Sujud kita ni kira sah ke batal? Ataupun kita sujud, time kita sujud tiba-tiba ada daun. Jadi kita tersujud di atas daun. Bila kita bangun, daun itu pun terbang lagi, beralih. Jadi kita tak sujud di atas lantai, tapi kita sujud atas daun ataupun ridak orang lain yang terbang kena angin. Sujud kita ni sah ke batal? Batal. Hukum dia sah. Sebab apa dia sah? Sebab walaupun benda tu bergerak, tapi dia tidak bergerak dengan pergerakan kita. Yang batal tu tadi, kita bergerak, benda tu pun bergerak. Macam ekor serban atau telekung kita. Bila kita bangun, dia pun ikut sekali. Jadi sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita, itu membatalkan. Tapi kalau kita sujud di atas kertas, ataupun di atas daun, ataupun di atas ridak orang lain, dia bukan bergerak ikut gerak kita, dia bergerak ikut angin. Itu tak ada masalah, tak membatalkan sujud tersebut. Okey, soalan lain kalau ada? Tak ada dah? Kan? Mesti perut dah lapar dah kan? Tak ada soalan lain Tak ada ustaz Baik, InsyaAllah nanti hari Khamis kita jumpa lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.